bersama saya Ustazah Ni dalam channel Okey, hari ini saya akan menceritakan mengenai KSKB Kemuliaan Islam semester 2 dalam bidang hadis, itu mengenai halal dan haram dalam Islam. Dalam standard kandungan bidang hadis halal dan haram dalam Islam ini, pelajar dapat merumuskan dan mengamalkan kefahaman mereka mengenai hadis tentang halal dan haram di dalam Islam secara beradab dan istiqamah. Dalam standard pembelajaran ini, pelajar dapat membaca hadis dengan betul dan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan terjemahan hadis tersebut, selain menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan halal, haram dan syubhah bersama-sama. Dan di akhir pelajaran, pelajar dapat mengetahui bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri mereka daripada terjebak daripada perkara-perkara syubhah. Ada hadis yang diceritakan di dalam halal dan haram dalam Islam ini, di antara salah satunya riwayat daripada Bukhari al-Muslim. Salah satunya an Abi Abdullah Nu'mani ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna halalan baina wa inna haraman bainu wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman taqa syubuhati faqad istabara'a dinhi wa 'ardihi wa man waqa'a fi syuhubati waqa'a fi haramihi karra'i yar'i hawlahima wa yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi muharramahu ala wa inna fi jasadi mudghatan wa iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasada jasadu kulluhu ala hiwahiyya qulubun riwayat. Terjemahan daripada hadis halal dan haram ini diceritakan daripada Abu Abdullah Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram pula nyata. Di antara keduanya ada perkara persamaan yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang memelihara dirinya daripada segala kesamaran, sesungguhnya ia memelihara baginya agama. Siapa yang memilih kesamaran ataupun perkara kesamaran syubhah, dia akan jatuh kepada haram. Seperti umpama seorang pembala yang membala yang dikelilingi dengan kawasan larangan yang hampir sangat dengan ternakannya, maka dia terdapat di dalamnya. Maka ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Begitu jugalah larangan Allah. Oleh itu ketahuilah bahawa di dalam badan kita terdapat seketul daging. Jika ia sebaik baik, maka baiklah seluruhnya. Jika ia rosak, maka merosaklah seluruhnya. Ketahuilah itulah dikatakan sebagai hal. Apakah yang dimaksudkan dengan halal? Halal bermaksud adalah perkara yang tiada dalil yang menyatakan keharamannya, mengatakan ia tu haram, dan sememangnya ada dalil yang menyatakan kehalalannya. Apa pula yang dimaksudkan dengan maksud haram? Haram ialah setiap perkara yang ada dalil yang menyatakan keharamannya. Apa pula yang dimaksudkan dengan syubhah? Perkara syubhah adalah perkara yang tidak dapat dipastikan halal dan haram. Adakah ia halal ataupun haram? Contoh yang menunjukkan perkara halal, dan apakah yang dimaksudkan dengan contoh-contoh perkara haram, dan apakah contoh-contoh perkara haram. Perkara halal di antaranya adalah memakan makanan yang halal yang telah disembelih, menutup aurat, berkahwin mengikut syariat dan sebagainya. Dan apakah yang dimaksudkan dengan haram? Contoh-contoh perkara haram. Antara contoh-contoh haram, perkara-perkara haram di antaranya membuka aurat, memakai bersolat dalam keadaan kotor ataupun menajis, dan banyak lagi perkara yang menunjukkan apa haramnya. Dan apa pula yang dimaksudkan perkara syubhah?
Okay, antara contoh-contoh perkara syubhah antaranya makanan yang tidak ada logo halal, okay, yang halal yang tidak diiktiraf. Maka kita disarankan supaya jika terdapat perkara-perkara yang syubhah ini, maka elakkanlah diri kita daripada mengambil tanpa ini, bagi mengelakkan diri kita daripada memakan perkara yang haram. Adakah cara-cara kita untuk menghindari diri kita daripada terambil ataupun mengambil perkara-perkara syubhah ini? Bagaimana caranya untuk mengelakkan diri kita? Adalah yang pertama adalah dengan mempelajari ilmu agama. Okay? Dengan mempelajari dan mendalami ilmu agama ini, kita akan mengetahui bagaimanakah makanan yang bila kita mengambilnya dikira sebagai syubhah. Kita hendaklah prihatin dalam kita melihat produk yang dikeluarkan oleh satu syarikat. Jika terdapat keraguan pada syarikat, pada produk tersebut, hendaklah kita melaporkan kepada pihak kuasa jika terdapat keraguan pada produknya. Jadi ingatlah, dalam kita mengambil suatu perkara syubhah itu, ingatlah azab yang akan menimpa kita. Okay? Jika kita melakukan larangan Allah tersebut. Jadi pada apakah keburukan jika seseorang itu telah termakan dengan perkara-perkara syubhah? Apakah keburukannya? Keburukannya akan melahirkan sikap yang tidak peka tentang hukum hakam Allah. Selain itu, seorang itu tidak akan terdedah dengan diri mereka perkara fitnah dan menjatuhkan maruah diri seseorang, selain menghalang diri seseorang itu daripada menerima hidayah daripada Allah SWT. Selain itu, mereka ini yang makan mengambil syubhah ini, mereka ini mudah terjebak dengan perkara-perkara dan aktiviti yang tidak sihat dan perkara negatif yang ada di sekitar makanan yang haram ini. Terdapat hikmah kelonggaran dalam memilih makanan dan minuman yang haram ini. Waktu apabila umat Islam ini mengalami darurat makanan yang tiada makanan yang halal, maka dibolehkan bagi mereka untuk memakan makanan tersebut. Ini bagi menjaga nyawa umat atau nyawa manusia itu sendiri. Selain itu, agama Islam ini tidak membebankan, malah memudahkan umatnya untuk sekadar makan untuk memberi tenaga. Oleh itu, hati memainkan peranan yang penting kepada diri manusia. Kerana hati ini yang akan membentuk cara hidup manusia itu sendiri. Yang mana sekiranya hati itu baik, maka terbimbinglah keseluruhan jasad dengan baik, dan akan menjadilah setiap amalan itu baik, dan akhlak akan menjadi lebih baik dan menjadi akhlak yang lebih mulia. Dan selain itu, hati juga sebagai raja keseluruhan anggota tubuh manusia, yang mana terletaknya punca kebaikan dan keburukan seseorang itu. Jika hati seseorang manusia itu rosak, maka akan dipengaruhi oleh nafsu dan maksiat. Okey, oleh itu iman berkait rapat dengan hati dan menjadi punca kepada penerimaan dan penafian kepada kebenaran oleh Allah SWT. Apakah pengajaran yang boleh kita dapati daripada hadis ini? Okey, sebagai umat manusia, hendaklah wajib ke atas kita melakukan segala perkara yang disuruh oleh Allah SWT, dan menjadi kewajipan kepada kita untuk lebih peka dalam melibatkan hukum hakam dalam sesuatu agama, supaya tidak terjumus ke dalam perkara yang membawa kepada syubhat. Oleh itu, umat Islam ingatlah, carilah makanan yang halal lagi baik, halal dan thayyibah, agar Allah dapat menerima segala doa yang kita sampaikan. Dan Allah tidak akan mengangkat doa seseorang itu jika seorang itu memakan makanan yang haram dalam doanya. Bagaimanakah untuk menyucikan diri hati seseorang itu jika telah melakukan perkara syubhah? Maka kita hendaklah membanyakkanlah dengan mendidik hati kita dengan membanyakkan amalan-amalan zikir dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara itulah dapat menghapuskan segala perkara-perkara yang syubhah yang kita makan daripada makanan yang kita makan. Okey, akhir kalam daripada saya. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.